والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. وبعض. Hadirin sekalian, pendengar dan penonton sekalian, marilah pertama sekali syukur kita pada Allah SWT. Limpah kurnia dia, anugerah dia, masih lagi diberikan kelangsungan hayat untuk kita terus melalui kehidupan atas muka bumi ini sebagai seorang Muslim mukmin, alhamdulillah. Dan diberikan kita kesedaran demi kesedaran untuk terus nak belajar dan memahami ajaran syariat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Dan diberi kita kesedaran untuk mengenal Allah Ta'ala, iman kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, tauhid kepada Allah Ta'ala, sentiasa memuji Allah Ta'ala, sentiasa mentanzihkan dia pada sifat kekurangan, sentiasa meletakkan kepujian dan memandang apa saja perbuatan dan tingkah laku dan perbuatan kita ni, dan apa saja keadaan, fenomena, peristiwa yang berlaku keliling kita, tiada lain melainkan semua datang daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita untuk kita mengharungi semua kehidupan ini tepat dengan kehendak-kehendak dia. Dan sekiranya kita ada membuat kesalahan, kealpaan, kecuaian, dosa, maksiat, jadikan kita orang yang cepat-cepat untuk bertaubat, memohon keampunan, memohon kemaafan di atas keterlanjuran kita, kealpaan kita, kecenderungan kita mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dan meneruskan kehidupan ini dalam keadaan sentiasa nak mencari keridaan dia, insya-Allah, alhamdulillah. Syukur kita pada malam ni dapat bersiaran langsung lagi. Insya-Allah kita bicara malam ni khas mengenai ibadat yang kita bakal bertemu di hadapan ni, itulah masalah korban. Walaupun tak semua orang boleh buat ibadat korban ni, insya-Allah kita bicara hukum hakam yang berkaitan dengan dia. Kalau siapa yang tak ada keinginan ataupun tak ada cadang untuk buat korban sekalipun, mudah-mudahan nanti bila kita faham apa dan kenapa pensyariatan korban ni, boleh membangkitkan semangat kita untuk berkorban itu. Dan sekiranya kita tak boleh ada kelapangan, kemampuan untuk berkorban tu, setidaknya ada hukum hakam bab korban yang kita kena faham, dan kita kena faham apakah matlamat korban yang disyariatkan pada kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi terus kita pada soalan yang tersedia itu, soalan pertama, bolehkah korban seekor kambing namun diniatkan untuk sekeluarga oleh seorang ayah yang melakukan korban? Atau sekalian, dalam masalah hukum korban ni, kita mesti lihat apa keputusan yang telah disebut oleh ulama, ambil faham daripada khasnya bab pelaksanaan korban ni, pendetailan itu daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal para ulama mereka menguasai semua bidang Al-Quran dan hadis, dan semua perkara yang berkaitan dalam bab hadis, nasih, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, macam-macam disiplin ilmu yang ada kat situ. Jadi kita kena lihat kepada apa huraian ulama, bagaimana untuk niat khas atas soalan ni, niat untuk buat korban tu. Jadi di atas soalan, bolehkah kambing seekor niat untuk sekeluarga oleh seorang ayah? Ada kaedah kita atas hukum yang telah disiapkan oleh para ulama, kaedah dia begini.
tuntutan korban setiap tahun ni, dia adalah sunat kifayah bagi setiap keluarga. Yang tu kot bahasa dia. Maksudnya setiap satu keluarga sunat kifayah melakukan korban. Bila sunat kifayah dengan mana? Jika dalam sesebuah keluarga, dengan bahasa lain dalam satu isi rumah, jika ada seorang daripada ahli keluarga tersebut yang ada kemampuan untuk buat korban, bila walaupun hanya salah seorang daripada ahli isi rumah itu buatkan korban, maka terangkatlah tuntutan korban untuk ahli rumah yang lain. Macam tu kot bahasanya. Istilah yang disebut oleh para ulama, hukum dia tu adalah sunat kifayah. Kita mungkin jarang dengar lah sunat kifayah ni, selalu dengar fardu kifayah, fardu ain kan. Sunat kifayah. Jadi sunat kifayah dengan mana? Dia lah asalnya tuntutan sunat ada. Dan atas nama kifayah, macam mana kaedah kifayah dalam bab fardu juga. Dari segi maknanya, jika ada sebahagian daripada isi rumah itu telah membuat korban, maka terangkatlah tuntutan korban daripada keluarga tersebut. Maksudnya, dia telah menunaikan atas nama tuntutan kifayah itu. Jangan sampai setiap ahli keluarga memang boleh buat korban, tapi tak ada seorang pun yang buat korban dalam keluarga tersebut. Walaupun tinggalkan ibadah korban tu tak sampai tahap berdosa, tapi istilahnya telah tidak menitik beratkan untuk menjunjung sunnah Nabi SAW walaupun atas nama sunat, tapi macam tak ada kena-mengena je dengan syariat Islam. Itu kot, mungkin bahasa tu kasar sikit lah saya nak sebut itu tak. Sepatutnya kita ni atas umat Nabi SAW, kita mesti cari jalan sedapat mungkin untuk menjunjung perintah Allah Ta'ala. Atau kita bicara buat korban ni, nak laksanakan suruhan berkorban itu sedapat mungkin. Nah, atas istilahnya selagi ada kemampuan, laksanakanlah korban. Atau hukum yang telah sedia memanglah atas nama sunat tu. Atas hukum satu isi rumah, sunat kifayah. Atau definisi pun yang kita dah dengar, sunat ni dengan makna huraian. Kita belajar bab hukum syarak, buat dapat pahala, tinggalkan berdosa. Astagfirullah. Tinggalkan dia taklah berdosa. Lajak sebut cepat jadi gitulah. Maaf. Jadi seolah-olah macam kalau tak buat pun menyadir saja. Itulah bahasa saya nak sebut kan. Kita diajar oleh para ulama bukan itu. Ta'rif fiqh tu satu hal, tapi kita kena faham bila atas hukum fiqh yang tersedia atas nama sunat, apatah nama lagi sunat muakkad. Maksudnya tuntutan tu kita memang semua tuntut untuk buat, dan kita mesti cari jalan untuk sedaya upaya melawan hawa nafsu untuk tak sama sekali mengabai dan membiarkan tuntutan sunat itu berlaku begitu saja. Dan sekiranya kita ada kemampuan tapi tak melaksanakannya, kena ada satu perasaan macam rasa ruginya aku, kenapa aku tak buat. Sepatutnya itu adalah perasaan sepatutnya yang kena kita hasilkan apabila ada tuntutan ibadat atau khas atau bicara ni korban yang sepatutnya kita boleh buat, tapi bila kita tak laksana, kita kena ada satu penyesalan dan rasa rugi. Kenapa aku tak buat macam ni? Saya mengaji ada tegur sebut, dia kata, misal, contoh dia buat satu hal zaman dia kan, kalau saya nak buat misal gini, katalah ada handset, iPhone berapa lah ni? 11 ni, contohlah, harga dia RM5,000. Tuan-tuan tengok ada orang jual iPhone 11 dibuat promotion hanya RM1,500. Tuan-tuan tak boleh nak beli iPhone tu. Mungkin pasal kebut-kebut orang nak beli, ataupun dah terlepas dah tawaran tu, kemampuan ada. Tak tahu pun rupanya ada orang jual iPhone 11 iPhone tu dengan harga macam tu. Macam tuan-tuan rasa macam mana? Kish. Macam itulah kena ada perasaan bila ada tawaran daripada Allah Ta'ala buat benda-benda kebaikan, kita kena ada menyesalnya tu. Soal, ada tak ada? Yang itulah kita kena muhasabah tu. Satu pelajaran bab ni, walaupun ada kita, anda macam dah biasa dengar je hukum sunat tu, tapi
Saya hidup mengaji, ada guru yang dia ajar dalam bab penghayatan, dalam bab kita sebagai orang Islam yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni mesti ada perkataan macam tu. Saya menyambil sikitlah hukum kurban tu. Jadi di atas apa yang telah disiapkan oleh ulama ni, di atas nama satu isi rumah ni sunat kifayah. Jadi kalau katalah yang buat tu seorang ayah, dia niat untuk dia lah. Inilah korban aku kerana Allah Ta'ala. Dan tak perlu untuk dia niat, inilah korban aku dan keluarga aku. Kaedah niat yang diajar oleh ulama, jangan kata untuk keluarga, untuk dua orang pun tak boleh. Inilah korban aku dan isteri aku. Sedangkan belanja korban tu di sebelah suami, bapa tu yang keluarkan. Ataupun katalah suami isteri ni kongsi beli kambing, suami itu pun sembelih, inilah korban aku dan isteri aku. Dari sisi kaedah disebut oleh ulama, kalau satu bahagian korban niat dua orang, lingkup dua-dua tak sah. Dua-dua tak jadi. Pasal satu bahagian hanya boleh diniatkan untuk seorang saja. Jadi tak diajar oleh ulama kita dengan seekor kambing, kita niat atas soalan ni, niatkan untuk seorang orang yang tukang buat korban dan keluarga aku. Bukan begitu kaedah dia. Pasal kaedah yang diajar oleh ulama, kalau siapa yang buat korban tu, dialah niatkan inilah korban aku. Kalau isteri, isterilah, bapa, suami lah. Dengan bahasa lain, bapa, mak, abang long, abangah, siapa dalam adik-beradik dalam satu isi rumah tu, dia yang buat korban, maka korban tersebut di atas nama dia, atas ibadat dia. Jadi siapa yang buat ibadat, penamaan tu atas diri dia. Itu kaedah kita. Ya, yang ni saya sebut ni di atas rumusan yang telah disebut oleh para ulama dalam kaedah nak meniat buat ibadat. Walaupun kalau kita belajar bab hadis, memang ada yang macam ni punya lafaz datang. Tapi dengan pencerahan yang telah disebut oleh ulama, dengan telah dimurnikan semua atas nasih maksud mutlak muqayyad, saya nak sebut tu pun panjang pembahasan ilmu tu, kadang tak bermanfaat pun. Lebih baik ambil je pakai hukum ni. Maksudnya kita bukan niatkan inilah korban aku dan keluarga aku, tapi kalau kata ada satu bahagian, inilah korban aku kerana Allah Ta'ala. Sekali lalu gitu. Maksudnya saya jawab soalan tu. Ke depan tu pun kalau ikut ada soalan berkenaan dengan kalau suami isteri berkongsi buat korban, macam mana? Boleh tak saya teruskan sekali lalu ke soalan itu? Dari si kaedahnya, kalau suami isteri berkongsi untuk buat korban, duit tu apa duit pula dah, korbannya satu bahagian, tapi niat untuk suami isteri tak boleh. Jadi yang kaedah nak bagi selesai juga dan jadi dan hasil ibadah korban macam mana? Kalau katalah masing-masing tak cukup duit, kongsi. Jadi antara kaedah dia, penama mesti satu. Jadi katalah isteri ni, dia ada habuan bahagian dia yang dia nak bagi atas nama kongsi. Untuk membolehkan sah ibadat tu, dia kena hebahkan habuan duit dia. Jadi istilahnya hadiah ke hebah ke. Kalau nak buat bahasa sedekah pun, kalau suami atas nama orang yang berhak untuk menerima sedekah, dia hebah sedekah hadiah kepada suami dia duit tu. Suami jadikan jumlah dengan apa yang ada pada dia dan pada isteri untuk buat korban, dan niat tu atas dia. Ataupun di sebaliknya, suami dah buat tahun lepas misalnya, tahun ni dia tak buat seorang tak cukup, isteri pun tak cukup, suami pula hadiahkan kepada isteri, penama tu nanti kepada isteri, dan habuan pun hukum isteri punya lah, bukan suami isteri punya korban. Itu kot kaedah untuk menyelesai. Begini kaedah diajar oleh ulama kita dalam masalah nak meniatkan korban. Bukan kaedah dia, inilah korban aku dan keluarga aku, inilah korban aku dan umat Islam seluruhnya. Jadi orang Islam lain yang tak buat korban aku dah buat korban niat untuk dia. Bukan macam tu. Yang ni bukan dalam kaedah macam mana rumusan yang telah disebut oleh ulama. Don't disturb, ada orang panggil. Okey. Kemudian soalan seterusnya, bagaimana cara sembelihan korban mengikut syarak? Kalau tanya cara sembelihan, cara sembelih gunakan pisau yang tajam, tu syarat dia. Sembelih tu kat tengkok, mobillah saya buat lawak bodoh itu kan, dah soalan gitu.
Sembelih syaratnya mesti halkum di atas, mesti putuskan 2 urat, dan atas nama korban dengan ada niat. Bahasa mudah dia gitulah. Pasal nak ada cara sembelihan korban mengikut syarak. Dan korban ni pun kita bicara atas nama korban yang ibadat khas korban. Jadi atas kata cara sembelihan korban, jadi mesti ada binatang korban yang cukup semua syarat-syarat dia, umur dia, jenis dia, masa yang sepatutnya buat korban tu bila. Jadi semua tu kena perhati. Jadi dengan sembelihan yang betul, apa yang sepatutnya diputuskan, pisau, lepas tu niat. Macam itulah sekali lalu kalau kata cara sembelihan korban yang mengikut syarak. Itu disebah kata cara sembelihan. Satu lagi perkara, selepas daripada melaksanakan sembelihan itu adalah pengagihan kepada siapa yang sepatutnya diagihkan, yang kalau kita agihkan dengan cara yang betul, barulah menepati SOP ibadat korban tersebut. Sekiranya kita buat korban, sembelih elok, semua binatang semua cukup syarat, tapi cara pengagihan tak betul, orang yang sepatutnya diagihkan binatang hapuan korban tersebut, yang memang sepatutnya kena beri, tak sampai kepada siapa penerima yang sepatutnya menerima, maka korban tersebut istilahnya tak menepati SOP pengagihan. Yang tu pun ada soalan berkaitan dengan tu. Kalau saya sebut awal, antara SOP pengagihan ni atas nama korban, sekurang-kurang ada jumhur yang paling kuat yang mutamak dipakai dalam mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih, bila dah sembelih dengan semua cukup syarat dia, binatang, masa, tarikh, umur, niat tu. Jadi antara untuk sempurnakan ibadat korban tersebut, mesti ada satu juzuk yang tertentu, yang khas, dia berikan kepada fakir miskin. Yang tu mesti ada. Kalau katalah satu seekor kambing, mesti ada satu juzuk khas. Masyhur sebut dalam kitab-kitab Jawi kita ni. Kalau dengan bahasa ulama-ulama kita Nusantara ni, kata dia kadar yang boleh bergulai. Kalau saya ngaji dulu, Tok Guru sebut sekati. Munasabah kita lah ni, zaman lah ni, sekilo. Nak bagi sedap lagi, 2 kilo. Berpilah bahasa gitu. Mesti satu bahagian kambing, atas nama korban pun, korban nama sunat, mesti ada kadar 2 kilo ni diberi kepada at least seorang fakir miskin. Mesti beri itu betul, fakir miskin. Pasal dia bukan wajib agih semua. Daging mentah. Daging pula, daging mentah. Jadi at least satu orang. Bahkan satu orang ni lah yang nama fakir miskin ni, yang sepatutnya dirai, apatah lagi dia memang seorang saja fakir miskin dalam Korea kita. Orang ni lah sepatutnya diberi jumlah daging yang paling besar, pasal dialah yang nak mengesahkan ibadat korban yang kita buat. Andai kata kita duduk dalam satu kawasan perumahan ataupun satu penempatan, semua orang ni orang kaya, kita sembelih korban. Kadang-kadang satu kaedah korban yang kita lihat kata-kata orang buat, masyarakat kita dia ada sepeh macam ni. Sembelih je, lepas tu potong, lepas tu bedak. Kalau boleh, bedakkan seluas mana empire yang boleh. Yang turut bahasa saya nak gunakan. Mereka akan berbangga. Kita boleh agih daging korban tahun ni pasal lembu banyak, daging lembu banyak. Sampai ke kampung seberang tu misalnya. Kalau ikut, bukan macam tu kaedah pembahagian dia. Sikit saya nak sebut khas pada SOP pembahagian tu. Sepatutnya satu bahagian mesti diberi kepada fakir miskin. At least lah. At least. Orang lain tak berkenaan, tak bagi, tak apa. Jadi kalau saya nak huraikan ke situ, pasal bab ni dia mesti teliti dari sudut, pasal dia SOP untuk sah. Untuk sah. Setiap bahagian. Saya bagi contoh ni, katalah dalam kawasan kita semua orang senang-senang. Fakir miskin ada seorang je. Katalah itu. Lembu ada 10 ekor. Bila lembu 10 ekor, 10 kali 7, 70 bahagian. 70 bahagian. Jadi sepatutnya fakir miskin atas saya sebut kaedah yang memang saya ngaji pun Tok Guru bagi huraian macam ni. Sebenarnya ada, cuma kita kena terlepas pandang.
Jadi yang ni yang orang yang nak mengesahkan semua ibadat korban dalam kampung tu, setiap satu bahagian daripada 10 ekor lembu tu, jadi 10, jadi 70 bahagian, seorang fakir miskin tu hak dia, atau saya sebut sekilo tadi, bagi satu bahagian, 70 kilo dia punya. Bukan daripada seekor lembu. Tapi daripada setiap bahagian lembu tu, sekilo tu hak dia. Dan walaupun dia dapat jumlah yang banyak tu, orang lain tak boleh nak berhasad dengki, jealous apa seumpama itu, cemburu di atas amount yang banyak dia dapat, pasal memang selayaknya dapat, pasal tu memang hak dia untuk dia memperolehi habuan tersebut. Saya nak tunjukkan dan bagi satu taswir masalah yang SOP pengagihan yang betul. Pasal kata-kata orang yang mengagihkan bak korban ni atas SOP pengagihan. Saya sebut ni pengagihan pasal bak sembelihan apa memang ada soalan di berkaitan tu, saya akan detailkan ke sana. Saya nak detailkan kepada masalah pengagihan tu. Kebanyakannya tak menggunakan kaedah itu. Bahkan fakir miskin tu kalau kata 10 ekor lembu pun, dia pun hanya dapat sebekas aja ataupun satu plastik aja. Orang lain pun semua dapat satu plastik aja. Sedangkan orang lain tu bertaraf kaya ataupun bahasanya tak layak untuk atas nama fakir miskin yang melayakkan dia untuk dia tu jadi orang yang mengesahkan setiap habuan dalam pengagihan daging korban tersebut. Jadi saya bagi contoh ni, kalau dalam satu kampung tu kalau ada seorang, kalau 10 ekor lembu sepatutnya 70 kilo kat dia. Itu saya andaikan satu bahagian kena bagi 1 kilo. Kalau satu bahagian tu kena bagi 2 kilo, maksudnya dia akan dapat 140 kilogram daging daripada 10 ekor lembu tu yang telah disembelih. Yang lain tu beda lah, nak bagi lawas umpaya sampai kampung seberang ke apa, itu hal. Tapi si fakir yang dalam Korea kita tu, kalau saya sebut satu bahagian tu 1 kilo, maka 70 kilo tu adalah hak dia tanpa kompromi. Yang tu yang kena perhati. Pasal saya punya pengamatan sejak daripada kecil, pengagihan tu memang tengok orang duk agih apa kan. Tapi jarang tengok pengurusan yang menitik beratkan SOP siapa yang sepatutnya kena terima, dan setiap satu bahagian tu kena keluarkan 1 kilo dengan bahasa gitu. Yang ni mesti diberi pada ahli dia. Yang ni saya memang jarang sangat jumpa. Kalau saya tengok tutup guru dan ulama-ulama kita yang dah buat, yang mengurus bab ni, memang dia buat betul. Satu, kalau saya sendiri orang amanahkan untuk buat ni, memang saya perhati sungguh bab tu lah. Bahkan orang yang diraihkan untuk diberi daging tu fakir miskin tu lah. Sampai dia pelik kata dia, banyaknya. Dia terkejut lah sampai macam tu kan. Tak dengar saya tu buat. Kalau kata lembu 7 bahagian, katalah semuanya buat korban, fakir miskin kawasan saya katalah ada seorang, sekurang-kurang saya bagi 7 kilo. Tapi kadang-kadang bagi sampai 10 kilo lah. Saya bagi tu macam perli je Ustaz. Dia terkejut lah pasal tak pernah ada orang bagi macam tu. Saya pun sebelum saya pernah ada urus buat korban tu, saya tak peduli pun. Bagi saya, bagi orang lain buat lah. Tapi bila tengok tak kena kaya, bila saya urus macam tu, orang yang memang sepatutnya atas nilai yang kita dia fakir miskin macam ni, bila kita beri macam tu, saya bagi contoh seorang lah. Kalau ada 3 orang, kita akan agih pada 3 orang lah. Dan memang dia akan terperanjat besar. Dia akan teruja, kenapa banyak sangat ni? Bila kita bagi kat dia tu, dia heran, kenapa banyak sangat ni? Selalu dapat sepikit aja. Yang ni kita seorang bagi. Daripada seekor lembu tu, kalau kata 7 tu bagian dia. 7 kilo. Itu kalau saya andaikan bagi seorang lah kan. Lagi contoh tu. Yang tu yang antara bab kena perhatilah dalam SOP pengagihan kepada siapa yang sepatutnya terima habuan korban. Yang tu sekali lalu lah saya dah sebut binatang korbannya, spesiesnya, umurnya, masanya, saya sebut umum itu je. Saya panjangkan kepada siapa yang selayaknya untuk menerima. Saya khaskan ke sana. Pasal di situ kadang-kadang tengok pengagihan yang tak sempurna, dan kefahaman pun saya kira tak sempurna dari sudut kepada siapa yang diberi, dan daripada setiap bahagian tu apa yang perlu dibuat. Kalau yang duk tengok ada sembelih, potong, bubunan plastik, timbang, beda bagi. Kebanyakannya macam tu. Yang tu kena perhatilah. Bukan saya nak salahkan kita tu, tapi orang yang sepatutnya dapat habuan yang dia nak mengesahkan setiap bahagian korban tu,
korban yang tu tak diberi khas atas hak yang dia punya, bahkan dia pun macam orang lain juga dari segi disamaratakan pembahagian tersebut. Ini tak betul. Tak adil tu yang memang betul ayat tu, tapi adil tu bukan sama rata. Adil tu siapa yang berhak tu sepatutnya itulah keutamaan dan prioriti besar diberikan agihan tu kepada dia. Biar sampai dia terkejut. Kata dia, muntah daging aku tahun ni. Biar, pasal memang selalu pun dia bukan boleh beli daging pun. Dia makan ikan bilis tu pun mahal lah ikan bilis. Contohlah kan. Sepatutnya dia lah memang diraihkan. Biar sampai daging yang dia dapat pada tahun ni dia boleh buat kering apa dan sebagainya, masuk dalam peti sejuk ke apa ke. Dia boleh makan sampai tahun depan. Boleh buat itu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Begitu juga kalau saya sebut sekali lalu, antaranya yang suka masak jamu orang atau hal juga. Macam mana pun, bukanlah nak menyalahkan perbuatan tersebut. Pasal kadang-kadang tulang apa-apa, kalau zaman kita lah ni, Malaysia punya ni, tulang-tulang daging-daging yang ada baki di tulang tu kan selalunya tak licin. Jadi, rebus apa sekali nak jamu, panggil orang makan satu hal. Tapi, antara yang tak diperhati itu, habuan yang nak bagi sah tu. Yang tu lah. SOP penerima habuan korban yang dengan tu menyebabkan korban tu sah. Ini pun atas kita sebut korban sunat. Kalau korban tu korban wajib, korban nazar, kalau ikut dia semuanya wajib disedekahkan dan orang yang berhak menerimanya ialah fakir miskin. Semua fakir miskin. Pasal dia korban wajib. Korban sunat, dia yang kadar yang nak bagi sah tu, yang tu je untuk fakir miskin. Yang lain tu nak bagi 1/3 ke apa-apa ke, nak bagi orang kaya ke, apa sedekah, itu punya pasal. Tapi satu bahagian yang atas nama sekilo tu, yang tu mesti bagi kepada bagi miskin. Kau nak bagi, kalau cuba bayangkan seekor kambing, bagi 1/3. Maksudnya 1/3 orang kaya, atau bagi 1/3 kita makan, 1/3 untuk bagi miskin. Jadi bagi miskin ada seorang saja. Maksudnya, kalau kambing tu ada 60 kilo, 20 kilo tu satu bagian dia, 1/3 dia punya. Pasal dia bagi miskin seorang je. 1/3 lagi 20 kilo ni, contoh saya kata 60 kilo ni, yang ni bagi semua orang kaya-kaya yang ada tu. Jadi potong sikit, dapatlah secopek ceput. Tapi si miskin ni, 1/3 dia punya 20 kilo. Yang kita punya nak buat makan, 20 kilo. Bagi faham, matematik tu sikit. Itu kot sekali lalu. Nisbah nak mahamkan SOP pengagihan. Ada soalan-soalan itu? Yang tu kita layanlah soalan-soalan yang dalam live streaming kan. Kita adakah unta 7 bahagian 10 bahagian? Kaedah kita unta 7. Atau ulama' dah buat kesimpulan 7, tak jadi 10. Pendapat-pendapat yang terpencil ni patutnya tak payah sebut. Kaedah ulama' kita sebut gitu. Ataupun kalau saya ngaji kitab matlaq pun dia sebut. Apa dia? Dah tak ada apa-apa, sebelih je ayam jantan. Atau mazhab Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Macam mana? Tak payah highlight lah tu. Tak payah highlight lah. Memang dah ayam pun makan hari kan. Kalau tu nak sembelih pun, tuan-tuan nak niat macam mana? Umur ayam berapa tahun? Ada taji ke tak ada taji? Jenuh tuan-tuan. Pasal tuan-tuan kena rujuk pada Abdullah bin Abbas. Walaupun dia sebut ayam, tapi tuan-tuan nak ikut taklid kaedah dia, tuan-tuan kena ikut tata cara dia. Rukun dan syarat dia. SOP Abdullah bin Abbas ni macam mana kita belajar. Saya hidup urai ni memang fiqah saya takkan jawab dalam mazhab lain lah. Saya jawab dalam kaedah masjid dalam mazhab Syafi'i ni. Mesti ikut disiplin SOP mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan duduk Malaysia pun, kau nak pergi masjid pun ikut SOP, ikut negeri masing-masing kan. Kan? Ikut negeri masing-masing. Jadi kalau fiqh, takkan tuan-tuan nak ikut fiqh. Ikut tuan-tuan punya sendiri. Walaupun atas nama Al-Quran Sunnah, dia ada disiplin. Tuan-tuan mujtahid ke nak ambil faham Quran dan Sunnah? Kalau bukan mujtahid, mesti jadi muqallid. Bila muqallid, kita muqallid bagi imam mujtahid Syafi'i rahmatullah alaih. Kira lalu gitulah. Jadi boleh ke unta tu dapat 10? Tak ada. Jadi pendapat-pendapat terpencil ni, kalau ikut saya duduk ngaji, tutup guru dia sebut, nyahkan dia, diamkan saja, bahkan silentkan dia lagi baik. Jawablah hukum usul yang jumhur ulama sebut, pasal yang tu tak menyebabkan masyarakat kita jadi haru biru. Pasal cerita ada 10 bahagian unta, ada pendapat saya dah gunakan bahasa tu tadi, pendapat terpencil ni kita abaikan. Memang saya ngaji pun, tu guru banyak pesan,
Dia kata kalau nak jawab, jangan jawab dengan pendapat-pendapat dhaif, pendapat terpencil. Masa kaedah kita, jawab macam tu, dia menyebabkan bercelaru masyarakat kita dari segi nak memahamkan hukum. Jawablah pendapat yang muktamad, yang ni dipakai dalam mazhab. Siap. Ketika ni kata dia ada berbagai-bagai versi kisah atau hikayat tentang korban. Antaranya korban Qabil dan Habil. Begitu juga ada kisah korban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Itu kisah korban Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, yang tersebar dalam ceramah, buku dan media sosial. Mohon Ustaz cerita dan kisah yang sebenarnya tentang korban mereka dan kisah korban para Nabi-Nabi yang lain. Saya rasa saya tak perlu cerita kisah tu. Kisah tu memang kisah tu lah. Dan memang cerita Qabil, Habil. Yang Qabil ni adalah petani. Habil adalah penternak. Kan? Korban dia pula berbeza dengan ada bikurbanin ta'kuluhun nar, datang api daripada langit menyambar, menerima. Mana yang disambar dengan api, itu adalah tanda korban diterima. Memang ada kisah-kisah macam tu dalam Quran. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim tentang sembelihan apa tu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi saya tak panjang dengan itu, cuma dengan apa yang dah ada syariat kat kita ni, nak menunjukkan korban tu ada satu prinsip. Dan korban ni, dia nak mengajar pada kita untuk menjunjung perintah Allah Ta'ala. Bukan memandang apa yang disuruh, tapi memandang siapa yang suruh. Tu dobit dia. Dia punya dobit tu. Jadi kisah-kisah korban tu adalah bukan memandang apa yang disuruh, tapi memandang siapa yang suruh. Satu kalau macam, cuma bila khas pada kisah Nabi Ibrahim, sembelih anak dia Ismail. Yang ni tak boleh lah kita nak praktik kan. Tapi kalau ikut, pasal Nabi Ibrahim atas nama Nabi, dia terima wahyu, dan dia mimpi untuk sembelih anak dia. Mimpi Nabi-Nabi dan Rasul adalah wahyu. Falamma lajak mulut Ustaz. Allah SWT. Ya abati fa'al ma tu'mar. Sebelum tu, ini arani asiru khamran kan. Allah SWT. Inni ara fil manam anni azbahu kafanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas salihin. Bayang tengok dapat wahyu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kata tak mau cerita, tapi cerita kat sikit dari sudut tu lah. Pasal yang ni khas, jangan kita pergi praktik pula, pergi sembelih anak pula. Dia dapat anak pun umur ni, kalau ikut riwayat dalam setengah-setengah tafsir, Nabi Ibrahim dia dapat Nabi Ismail ni pada ketika umur dia dah 120 tahun. Baru dapat anak Nabi Ismail. Lepas tu diiringi dengan Nabi Ishaq. Bayang tengok bila anak dia dah besar sikit, antara perintah Allah Ta'ala sembelih. Dan sebelum peristiwa sembelih ni, diperintahkan untuk Siti Hajar dan Nabi Ismail ni, yang masa tu Nabi Ibrahim AS berada di Palestin, dipostkan hantar ke Wadin Ghairi Zi Zar'in, ke Mekah. Pada masa tu Mekah tak ada penempatan orang tempat tinggal lagi, tinggalkan dua beranak ni. Yang tu yang jadi peristiwa Telaga Zamzam, tawaf Safa Marwah, sa'i Safa Marwah, dan persyaratan haji itu daripada kisah korban mereka ni lah. Jadi kisah Qabil Habil satu, Nabi Ibrahim itu juga. Kalau ada kisah korban daripada Nabi Rasul lain, masing-masing ada perintah korban tu. Cuma saya dah sebut tadi, dobit yang nak ambil faham tu daripada ibadat korban. Semua kisah-kisah orang soleh yang kita dengar ni, dia nak mengajar kita dalam masalah korban ni, jangan memandang kepada apa yang disuruh, tapi pandanglah daripada siapa yang menyuruh. Satu, bila disuruh lembu, lembulah. Kambing, kambinglah. Kalau orang tanya, kijang tak boleh. Kalau sekalipun mahal. Ataupun seumpamanya,
begitu juga ada soalan nanti, kenapa gaduh-gaduh pergi cari lembu kambing yang kalau bagi duit kan bagus, kerana fakir miskin pun ada yang darah tinggi apa bukan boleh makan daging, makan berpinur pula kepala lagi, tak pasal-pasal mati pula kan. Contohnya lah itu kan, baik bagi duit aja. Tak, ibadat ni kau jangan pandang apa yang disuruh, tapi pandanglah daripada siapa yang disuruh. Jadi apa yang ada tunaikan saja, laksanakan mengikut SOP syariat yang mengajar kita apa kaedah-kaedah korban yang disyariatkan. Atau khas kita bicara korban ni atas nama sembelihan binatang pun mesti na'am je, mesti unta, lembu kerbau, kambing. 3 spesies ni je. Kalau yang luar daripada tu, kalau nak buat pelanduk atau seumpamanya apa yang ni, rusa misalnya, sekalipun dah dibela dan diternak, walaupun katalah harga dia mahal sekalipun, walaupun sedap dagingnya, ataupun burung unta yang mana bukan dalam kategori yang disyariatkan untuk dinamakan binatang yang sah untuk dibuat binatang kurban daripada nama binatang na'am tu, maka tak boleh kita nak mereka-reka. Bahkan kaedah kita sami'na wa ta'na, itu kaedah. Itu pengajaran nak ambil daripada kisah-kisah korban. Satu hal. Begitu juga khasnya dalam syariat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ibadat korban tu sebenarnya dia ialah satu kaedah nak mengajar kita supaya berlembut hati menunaikan perintah Allah Ta'ala. Kalau diperintah sembelih binatang waktu tertentu tu satu hal. Bahkan nak mengajar, yang tu ialah satu kaedah nak melembutkan hati untuk supaya kita boleh keluarkan wang ringgit kita untuk membantu fakir miskin. Fokusnya situ. Maksudnya bila ada fakir miskin, atas nama ibadat khas ni, korban, satu bagi daging dengan saya sebut SOP pengagihan tu, utama dia fakir miskin, macam tu. Jadi nak mengajar kita supaya dalam bermasyarakat ni, antara kumpulan ataupun kumpulan yang kita nak perhati ni ialah kumpulan fakir miskin. Dan jangan sayang untuk keluar harta untuk beri kepada golongan mustadafin, golongan lemah ni, fakir miskin ni, untuk diberi bantuan pada mereka. Sepatutnya itu kaedah. Satu, saya nak menyelit di atas prinsip korban tu. Saya suka sangat dengan kerajaan yang ada sekarang ni. Sokong kerajaan, itu politik sikit lah. Tahu mana? Walaupun kita digembar-gemburkan, kita banyak utang berapa bilion triliun tu, bila dapat kerajaan baru sebelum peristiwa COVID ni, kita tengok begitu prihatin, walaupun di dulu punya maklumat lah, kata macam-macam utang, tapi boleh memberikan satu bantuan keuangan yang tak disangka-sangka, sampai terkejut gila. Ingat ke tak ada duit dah? Rupanya banyak lagi duit. Saya nak gunakan apa? Alhamdulillah kita dapat ada pemimpin yang memang fokus dia pada mustadafin. Peniaga-peniaga yang dibuang kerja lah apa seumpamanya, saya nak sebut tu, saya pun tak ambil perhatian sangat. Kan? Maksudnya ambil perhatian sungguh pula tu, frontliner pula tu. Kita tengok ada yang individu-individu, ustaz-ustaz beri bantuan, buat pakaian misalnya, bertungku lumus untuk memberikan bantuan kepada orang susah, pesakit dan sebagainya. Pada saya alhamdulillah, maksudnya persyariatan korban tu dalam masyarakat Melayu kita ada kejayaan pada sudut tu. Alhamdulillah. Ada kesan dia pasal masuk korban tu tercapai. Jadi korban yang kita buat ni, dia sebenarnya satu latihan kejiwaan. Satu orang Ta'ala sebut fokus dalam Quran, korban ni bukan penting daging tu. Macam mana pun, antara laluan untuk buat ibadat korban, mestilah melalui ini, sembelihan binatang kan. Quran fokus macam mana? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tak sampai kepada Allah Ta'ala ni, daging ni dan darah yang binatang kamu sembelih tu. Walaupun lagi banyak sembelihan, lagi banyak darah tercurah ke bumi dengan bahasa itu, lagi besar fadilat dia, tapi yang sampai ke Allah Ta'ala ni bukan daging dan darah tu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai capai ke Allah Ta'ala ni takwa kamu, junjung perintah tu. Maksudnya imtisal awamirillah tu, nak junjung perintah Allah Ta'ala tu, tu capai. Macam mana pun nak junjung tu, niat tu dah betul lah. Yang saya dah sebut sekali lalu tadi, SOP binatang, tarikh, umur, lepas tu kepada kumpulan sasaran yang sepatutnya korban tersebut mencapai sasaran SOP dan mengikut SOP
siapa sepatutnya penerima korban tu bagi betul. Yang tu yang istilah imtisaluh. Itu takwa kita. Dan kepada siapa yang tak dibenarkan untuk diberikan daging tersebut, jangan bagi. Dia sama itu. Inilah takwa namanya. Istilah takwa tu buat cermat dengan berhati-hati, dengan melihat semua SOP, siapa yang sepatutnya diberi dan takkan beri pada siapa yang tak sepatutnya diberi. Macam tu. Kalau saya sebut atas isu SOP tu kan, misalnya kita ambil bila untuk memahamkan junjung perintah tu. Kalau sembahyang Jumaat pada satu ketika dulu sebelum yang PKPP ni hanya boleh 12 orang je. 12 orang je lah. Ikut je lah. Dan arahan dia macam tu atas ciri keselamatan dan apa-apa pemerintah. Saya nak bagi contoh untuk patuh SOP tu. Sekarang ni mula-mula dia kata boleh 40 orang lebih ataupun kadar banyak ni. Lepas tu dia kata boleh penuh masjid. Patuh je lah. Waktu dia kata dalam ruang masjid, ruang solat aja, tak boleh luar. Sepatutnya kalau ikut munasabah, baik sembahyang di luar ruang solat lagi utama daripada sembahyang di dalam ruang solat yang tertutup. Aircon pula tu. Kan ada masalah. Tapi macam mana? Patuh je lah. Saya bukan nak ajar apa-apa, tapi saya nak tunjuk kata kita diajar khasnya dalam bab syariat ni, ibadah korban kita laksana mengikut semua SOP syarak, mengajar kita patuh bukan ikut pandai-pandai kita, tapi mengikut apa SOP syarak. Dan SOP syarak juga antaranya atas kita bukan mujtahid, jangan ikut sendiri Quran hadis, tapi ikutlah kaedah mazhab masing-masing. Satu kalau saya kata tadi ada kaedah dalam pendapat Abdullah bin Abbas boleh dengan menyembelih seekor ayam jantan. Tak boleh nak praktikal pasal tak ada salah silah ilmu daripada Abdullah bin Abbas macam mana ayam jantan nak dicari, tarikh masa, saiz ayam jantan Brahmin ke, ayam hutan ke, ayam sabung ke. Dan carilah tengok kan macam tu kan. Ayam jantan yang macam mana yang menepati SOP mengikut Abdullah bin Abbas. Kita teruzur nak melaksanakan dia. Atas pendapat mereka pun ada nas, ada kaedah-kaedah mereka pula ahli-ahli mujtahid dalam ilmu-ilmu fiqh. Tapi bila tak sampai kepada kita bagaimana SOP pelaksanaan, teruzur kita untuk mengikut kaedah-kaedah mereka dalam melaksanakan ibadat. Jadi saya nak ajar apa? Prinsip sami'na wa ta'na. Junjung perintah, apa yang diperintahkan, takwa tu dengan kita melaksanakan mengikut SOP, prosedur syarak. Sekali lalu gitulah. Itu berkenaan dengan kisah-kisah besi-besi, kisah-kisah korban tu. Apatah lagi zaman lah ni, kita tengok sekolah agama dhaif contoh misalnya kan. Bantuan tak diberi pada satu ketika dulu. Itu macam mana? Sekolah pula nama sekolah agama rakyat. Dulu sekolah agama rakyat ni memang penduduk setempat ni, mereka ni lah jadi supporters untuk membangunkan sekolah tersebut, menggajikan guru-guru, penganggota semua daripada masyarakat setempat tu yang nama sekolah agama rakyat tu. Tapi sekarang ni tengok semua pakat tak peduli dah, semua nak mengharapkan bantuan aja. Sekali lalu gitulah kan. Sepatutnya bila dah balik pada hukum asal, bangun baliklah untuk berkorban supaya kita ni pakat, pemerintah pula tak menyokong untuk institusi agama ni, katalah itu, kita orang Islam mesti sanggup gunakan apa yang ada pada kita, korban untuk membangunkan balik institusi agama ni. Pasal siapa lagi yang kita nak harapkan? Inilah korban yang siapa yang faham prinsip dia akan memang akan hidup macam tu. Apatah lagi juga korban untuk junjung perintah Allah Ta'ala ni, ada keinginan istilahnya apa yang membentuk nak kita nak senang, nak relax, ni korban dengan masa kita untuk agama. Saya ingat ada nasyid masa saya duduk sekolah menengah dulu apa. Dia ada satu nasyid bab korban ni. Kata dia macam ni. Korbankan jiwa kamu, korbankan harta kamu agar mulia Islam. Korbankan harta kamu, korbankan jiwa kamu agar mulia Islam. Itu ada sambung lah. Dia punya chorus nyanyi macam mana. Korbankan harta, korbankan jiwa agar Islam mulia. Lagi sikit-sikit dulu kan. Suara tak sedap. Saya cerita korban tu. Antara kata-kata dia pula. Dan kita buat korban ni, dan kalau kita terkorban sekalipun, pasal kita memang berjuang untuk terkorban dan untuk berkorban.
Tu bahasa kita dalam syarak. Korban ni sampai tahap macam tu. Sekalipun kepentingan kita ni tak dapat, yang penting agama dimuliakan. Jadi antara agama ni memang jaga hifzuddin, yang tu kan besar ni. Agama tu dijaga besarnya. Agama tu dijunjung. Agama ni dijulang. Itu prinsip besar. Walaupun zaman ni orang sebut apa, hifzun nafs, jaga nyawa, jaga harta lah apa. Jaga agama kadang macam tak apa indah je pun. Kan? Bab jaga nyawa bagus SOP dia. Tapi bab jaga agama macam bagus saja. Kan? Tak ada pula mesti khatam kitab ilmu tauhid. Mesti setiap orang boleh baca Quran apabila dah sampai umur SPM. Contoh. Tak ada pula buat SOP hifzuddin macam tu. Semua pelajar perempuan mesti menutup aurat. Semua pelajar lelaki mesti datang sembahyang Jumaat. Semua tak ada pula macam tu. Sepatutnya buatlah SOP untuk hifzuddin, inilah besar sekali. Bukan semua orang kena buat saringan kesihatan. Saya lagi macam nak lawan apa. Tak, saya nak tunjuk kata korban kita besar ni ialah korban untuk agama. Yang besar sekali ialah hifzuddin. Kalau hifzun nafs, pelihara nyawa pun pelihara nyawa untuk jaga agama. Bukan semata-mata pelihara nyawa sampai agama tak dipedulikan. Kasar sikit lah masa tu kan. Semua tu saya nak buat rumusan di atas kisah-kisah korban yang ada. Yang di atas kaedah apa? Jangan pandang apa disuruh, tapi pandanglah siapa yang menyuruh. Barulah atas kita prinsip kita buat korban ni, kita sebagai hamba Allah Ta'ala, dah Allah Ta'ala perintah. Buat je lah. Kalau kata apa faedahnya sembelih lembu tu, kau sekalipun kau tak reti nak menilai kenapa hikmah dan rahsia dan faedah. Yang benda yang tersirat ke tersurat ke daripada sesuatu pensyariatan. Kaedah dia apa? Sami'na wa ta'na. Patuh ya? Patuh ya? Ikut je SOP syarak. Cuma zaman lah ni tambah ada zaman istilah SOP ni. Kadang SOP syarak tak dipatuh. Tapi SOP pemerintah patuh sungguh. Kasar sikit lah. Sekali lagi patuh kan. Ini pun masalah je. Saya bukan nak petikai apa, tapi saya nak tunjukkan sebenarnya kita punya asuhan dalam bab-bab korban ni nak mengajar memandang patuh besar adalah patuh pada syarak. Satu, kalau saya buat misal, contoh SOP patuh umpamanya. Mak kita tak bagi kita pakai tudung. Kita tu orang perempuan lah. Syarak suruh pakai tudung. Macam mana? Dahulukan SOP syarak lah. Bukan mak kita takkan nak langgar dia kot. Memanglah tak langgar dia. Mula tu, kau nak bangkang mak kau tak boleh dengan cara kasar. Tak boleh bagi pelempang kat dia. Macam mana nak menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak. Macam mana nak buat? Dia tak nak memelihara SOP syarak tu dalam masa yang sama jaga kebaikan dengan mak bapak. Bir walidain, wabil walidain ni ihsana tu. Birrul walidain. Macam mana? Yang tu yang disuruh kita belajar faham dengan perjalanan agama ni. Jadi korban tu dia memisi dan visikan kita ke arah tu. Sekali lalu. Panjang pelajaran korban ni sebenarnya. Baik. Orang tanya tu. Adakah boleh bertaklid dengan daging korban nazar? Contohnya pelaku korban nazar memberi daging korban ke pihak kedua. Dan sebelum memberi daging korban nazar, pihak kedua mesti berjanji untuk beri balik kepada pelaku korban nazar itu supaya dia boleh makan daging korbannya. Di atas ya, cuma soalan tu dia berkaitan dengan masalah pengagihan daging korban lah. Masalah daging korban nazar ni memang kaedah asal. Ada benda yang rasanya kita sedia maklum hukum tu. Yang siapa yang buat nazar, dia memang tak boleh makan daging tersebut. Bukan saja dia, tapi siapa yang istilahnya di bawah tanggungan dia, isteri dia, anak-anak dia yang masih di bawah tanggungan dia, tak boleh makan apa yang dipanggil ibadat, korban ataupun akikah nazar. Jadi antara kaedah dia, dia kena hebah, istilahnya bagi ke orang, cuma mensyaratkan supaya orang tu kena bagi balik, yang tu tak betul lah. Cuma selalunya untuk guru dan para ulama kita ajar, kaedah dia apa? Semua orang kena ngaji dan faham. Memang orang ni kadang memang dia pun nak makan juga. Dia pun nak teringin juga makan kan. Cuma dia nak ambil di atas pihak pertama. Dia buat korban, dia makan, tak boleh. Kalau dia makan, dia kena ganti kadar daging yang dia makan tu. Pasal wajib dia bersedekah semua kadar yang nazar tu. Jadi antara kaedah dia bagi semua. Dan bila dah bagi,
orang pun kena faham lah, mesti dia teringin nak makan. Bila dah diberi pada pihak kedua, untuk pihak kedua tu bagi balik pada pihak pertama tu sah. Cuma meletakkan syarat yang tu tak dibenarkan dalam syariat. Satu ulama-ulama dulu bila semua pakat mengaji, semua pakat faham, semua tahu apa sepatutnya tindakan kena buat. Yang tu kot saya sekali lalu, nisbah dari segi boleh ke dah diberi pada pihak kedua tu bagi balik pada pihak pertama. Adakah namanya memulangkan balik harta daging korban kepada orang yang buat korban, ataupun istilahnya dia diistilahkan sebagai pihak ketiga. Dengan contoh jawapan saya beri itu, dari segi istilah dia dipanggil pihak ketiga dah, dia bukan pihak pertama. Walaupun nampak memang pihak pertama pun, tapi itu istilahnya bukan daging korban dia, tapi dia adalah daging korban yang telah dibagi pada orang, sah dah hak milik. Tak ada orang tu bersedekah pula dengan daging korban yang dia dapat untuk diberi kepada orang lain makan, antara orang lain tu adalah si membuat korban tu sendiri. Itu istilahnya pihak ketiga. Rasa boleh faham bahasa 1, 2, 3 tu kan? Bolehkah kita buat korban atas nama kedua ibu bapa yang telah meninggal dunia? Saya ada bagi penerangan di awal tadi. Kaedah buat korban ni, korban dia tuntut kepada satu isi rumah, dan tuntutan isi rumah ni untuk isi rumah yang hidup. Itu kot kalau nak panjang statement dia tu. Jadi maksudnya tak ada tuntutan buat korban pada orang yang mati. Jadi orang dah mati, tak ada tuntutan untuk buat korban kat dia. Jadi kita ni kadang ada satu sikap untuk bersedekah pada orang mati. Yang tu memang ada jalan syariat dalam kaedah kita, mazhab-mazhab dan ulama' memang ada bahas tu. Cuma dalam bab korban ni tak ada. Kerana orang mati tak ada tuntutan pada dia untuk melaksanakan korban, pasal korban tuntutannya pada orang yang hidup. Maksudnya saya jawab soalan. Kalau ada pengecualian pun yang disebut oleh ulama', dia boleh dibuat pada si mati ni jika si mati tu dia ada wasiat. Katalah dia duduk sakit, ni raya korban tak lama dah. Dia kata macam ni lah, aku pun tak tahu aku boleh sampai tak sampai nyawa aku ni. Aku memang duk buat korban tiap tahun, kata dia. Kalau aku mati ni, buatlah satu korban untuk aku. Dia ada wasiat macam tu. Itu dia mati sebelum sampainya tarikh Aidul Adha tu. Macam mana? Jadi adakah boleh dikeluarkan harta dia untuk dibuat korban bagi si mati yang dah mati tu? Jawapan dia boleh. Cuma boleh tu bukan di atas kerana buat korban atas si mati, tapi kerana wasiat. Jadi masalah tu masalah wasiat. Adapun semata-mata membuat ibadat korban atas menamakan pada sama ada kedua ibu bapa ataupun salah seorang daripada ibu ataupun bapa dia, dobit dia orang yang telah mati. Kita buat korban untuk orang yang telah mati. Yang ni tak disyariatkan dalam kaedah kita. Pasal tuntutan buat korban, tuntutan berkorban harta ni adalah daripada orang yang hidup, bukan tuntutan korban kepada orang mati. Orang mati tak ada korban apa-apa dah. Bahkan sebenarnya nak sebut je nak bahasanya, memang tak ada tuntutan untuk, pasal tak ada taklif dah untuk dia buat korban, untuk dia nak menolong orang fakir miskin kat muka bumi. Tak ada dah. Yang ada tu kat kita. Saya duduk ngaji juga, ada satu guru sebut kata macam ni, kalau nak juga macam ni, kita buat korban, kita buat pun lillahi ta'ala atas nama kita buat. Waktu buat ni doa, ya Allah, aku dah buat korban macam ni. Sekiranya ada pahala lah aku buat korban ni atau mencari redha-Mu, ya Allah, kau hadiahkanlah untuk ibu bapa aku. Yang tu boleh. Yang tu bukan istilah buat korban untuk buat ibu bapa. Itu istilahnya menghadiahkan ibadat yang kita buat untuk ibu bapa. Yang tu memang masyhur disebut ulama, tak ada khilaf. Khasnya dalam mazhab kita Syafi'i, dari segi bolehnya berdoa dengan amalan yang telah kita buat untuk dihadiahkan kepada si mati. Yang tu memang boleh. Baik. Minta pencerahan daripada Ustaz mengenai daging korban. Bolehkah daging korban diberikan kepada orang bukan Islam dengan tujuan dakwah? Kaedah yang dipakai paling kuat pendapat di kalangan umat ulama kita, sesuatu perkara yang bernama ibadat, khas atau bicara ni korban, akikah, dia memang tidak boleh diberi habuan pada orang kafir. Pasal orang kafir, dia tak termasuk dalam kumpulan sasaran yang ibadat tu boleh diberi kepada dia. Antara selain daripada bab korban akikah ni, bab zakat pun
tak boleh dia beri pada orang kafir. Kalau isyarat zakat disebut dengan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil tu. Jadi dia ada 8 asnaf yang masyhur kita dengar tu. Tak ada dalam asnaf tu orang kafir. Disebut mu'allafati qulubuhum tu orang Islam yang orang kafir yang baru masuk Islam. Dah Islam dah baru boleh bagi bantuan zakat. Itu yang paling kuat. Jadi pendapat-pendapat yang terpencil nyahkan dia lah. Itu kaedah yang diajar oleh ulama kita. Bukan kita nak kata tak ada, tapi yang tu tak di-highlight oleh ulama. Jadi atas kata, bolehkah daging korban ni diberi pada orang muka Islam? Masyhur dan jumhur ulama kita sebut tak boleh bagi. Pasal dia adalah ibadat. Bahkan kalau kita bagi juga, wajib bagi orang yang bagi pada orang kafir tu yang tak layak untuk terima habuan korban. Dia kena ganti balik, beli daging lain kadar yang telah dimakan ataupun diberi kepada orang kafir. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh kita, kalau tuan-tuan baca kitab Jawi, sekecil-kecil kitab Matla'ul Badrain pun dia kata macam ni. Dengar nak sebut dari segi memang tak boleh bagi daging korban begitu juga akikah ni kepada orang kafir. Dia kata macam ni. Katalah kita buat korban, kita bagi dekat orang. Dah selesai dah korban kita ni. Penerima korban tu dia bukan buat korban, tapi dia dapat daging korban. Daging korban yang dia terima tu pun dia tak boleh bagi ke orang kafir. Bukan pihak pertama je tak boleh bagi pada orang kafir. Pihak kedua, pihak ketiga, selagi nama daging itu korban, daging korban tersebut tak boleh bagi pada pihak kafir, sekalipun bukan daripada pihak yang pertama. Pihak pertama ni pihak yang buat korban lah. Saya kalau contoh saya buat korban, saya tak boleh bagi orang kafir. Orang yang terima tu tak boleh bayar kafir. Pihak kedua, tu pihak ketiga pula, pihak keempat pula. Setiap orang yang Islam yang memang tahu yang ni adalah habuan-habuan daging korban, dia tak boleh bagi habuan ibadat tersebut kepada orang kafir sama sekali. Siapa yang memang tahu yang tu adalah habuan yang nama ibadat korban, antaranya contoh sebagai contoh, dia beri pada orang kafir, wajib atas dia badal, dia kena ganti, beli daging kadar dia dah bagi pada orang kafir itu untuk ganti. Pasal yang ni kadar yang sepatutnya tak boleh bagi habuan pada orang kafir, yang kau bagi itu kenapa? Yang ni istilahnya tak patut SOP syarak dari sudut pengagihan. Kalau ada dia orang untuk wawarkan pendapat-pendapat yang kata boleh bagi pada orang kafir yang ni pendapat-pendapat terpencil dalam kaedah-kaedah dalam pembahagian. Terpencil, bukan terpencil biasa, terpencil sangat. Terpencil sangat. Cuma zaman lah ni, tak tahulah saya. Zaman dulu pun saya duduk mengaji, Tok Guru sebut, memang mereka dah bagi peringatan. Dia kata memang ke belakang ni orang akan sibuk meng-highlightkan, dia akan cuba nak membesar-besarkan dan memasyurkan pendapat-pendapat yang terpencil. Maksudnya kalau Qaul Daif ni dia akan pakai. Cari. Kalau babi lah satu masa dulu kita dengar jijik sangat. Zaman lah ni babi ni sampai gelatin babi tak apa, pasal dah gelatin. Dia bukan lemak babi, dah ada gelatin. Dah muka rupa babi. Dia akan ambil pendapat terpencil macam ni. Babi pun kata dia yang haram daging je. Tahi babi, lemak babi, daging babi tak apa. Silap daging lah, selajak lagi. Tulang babi, kulit babi. Kulit babi pun ada pendapat. Dia akan masyhurkan ada pendapat tu. Memang kita boleh dengar zaman ni. Memang ada kumpulan-kumpulan geng-geng yang nampak macam ilmuwan, tapi ini cara mereka menyampaikan ilmu Islam. Ada pendapat. Kaedah ulama kita dulu dia ambil qaul mu'tamad. Ambil pendapat yang paling kuat sekali. Yang pendapat-pendapat tu bila ada masalah-masalah, macam contoh kita sebut masalah sembahyang Jumaat, asar kita 40. Bila ada masalah darurah, suntuk, sesak, tak dapat tidaklah, terpaksa kurangkan, minimumkan mungkin berlaku kumpulan yang dalam angka yang besar pasal nak mengelakkan penularan virus ambil lah pendapat yang kata boleh 12. Baru ambil pendapat-pendapat terpencil ni, bukan ambil pendapat ni sebagai asas kaedah kita, kan? Saya ngaji Tok Guru ajar kaedah berfikir dengan betul. Tuan-tuan kalau nak beli spare part kereta, beli hak mahal sekali, hak elok sekali ke beli hak buruk dulu? Beli second hand ke? Original Recon ke lokal punya ke? Kopi ori ke apa? Tuan-tuan macam nak? Mesti nak boleh.
Kita mesti nak yang terbaik je. Okey, pandai pun. Spare part kita nak beli high elok. Tapi bila pendapat, cari pendapat yang terpencil, yang terpinggir. Apa ni? Jadi seolah-olah, istilahnya kita cenderung kepada nak buat benda dunia ni, nak cari benda-benda yang mahal. Handset saya suruh, saya pilih jenama, tuan-tuan pilih tak? iPhone, Samsung, Oppo, Realme, Redmi, Xiaomi, apa lagi? Vivo. Pilih. Jenama tak payah pilih lah, versi apa kan. Model apa. Jenama elok. iPhone betul tak? Samsung. Tak nak Realme, tak nak Realme. Realme tak nak. Tak pasal. Orang tak ada duit, carilah Realme. Dah option itu je yang ada. Tapi kalau suruh, kalau pilih lah, kata dia, kau pilih, aku bayar macam mana? iPhone. iPhone apa? Tak main dah. 5, 6, 7, 11 terus. Okay, boleh faham kan? Jadi pendapat, takkan tuan-tuan ambil pendapat dalam agama, pendapat terpencil, boleh bagi kat orang kafir. Apa seumpama tu lah kan? Boleh ayam untuk buat korban. Boleh. Waktu dah makan ayam hari-hari, mana ada korban apa pun, tiba-tiba nak keluar korban banyak angka besar sikit, pergi cari ayam. Biar betul. Makan burger pun mahal pada makan ayam lagi. Kadang makan kat kedai sekali hadap pun sampai RM80, RM100. Makan musangking pun sekilo 60, 70. Duri hitam lah. Makan durian pun sekarang sekali anak beranak kadang 200, 300. Bila buat korban, mahal lah. Tak, kena malu lah kan. Satu, kita kena berguru dengan guru yang betul. Tuan-tuan dengar, saya kena sepak dengan guru-guru yang duk mengajar bab-bab korban ni. Dengar tuan-tuan, kalau korban, katalah korban tu seekor lembu. Lembu tu, satu panggu 800. Mahal tak? Berkira 8 kali 7, 56. Jadi seekor lembu ke kebau ke, lah, satu panggu 800. Katalah gitu. Mahal tak? Berkira tak? Kalau boleh nak yang 200, 300. Betul tak? Okey. Kalau yang set, harga iPhone 11 tu, harga dia 2,000. Mahal tak? Murah sangat tu. 2,000 tak selama je keluar duit. Ataupun apa, Samsung apa lah ni yang boleh kipak-kipak tu. Dia flip apa? Okey. Berapa harga? 8,000. 8,000. Kalau ada yang jual 5,000 macam mana? Murahnya. Boleh kata murahnya. Tapi kalau korban 800 untuk agama, untuk hilangkan cinta dunia, cinta harta tu macam mana? Berkira. Kalau tukar sikit, lembu tu ambil harga 4,000. Kerbau harga dia 6,000. Agak boleh tak upgrade sikit? Memang 7 bahagian juga. Tapi angka tu, model tu besar sikit lah. Macam mana? Boleh tak? Berkira macam. Ya, tapi kalau yang set, kalau 1,800, tambah sikit lagi. Yang tu, katalah Xiaomi. Tuan-tuan ambil 2,300. Dapatlah apa, Note 10 contoh misalnya. Macam boleh? Apa salahnya? Lagi kualiti. Sekali kasar lah saya sebut gitu kan. Tapi yang tu menyebabkan kita boleh berfikir, kita ni memang untuk nak cari agama ke, nak musnahkan agama? Kita ni bersusah payah untuk mendirikan agama ke, ataupun kita bermudah-mudah melaksanakan agama? Itulah bahasanya. Dan kita boleh kenal siapa di depan kita tu. Nanti kalau nisbah orang-orang yang mengajar keluarkan pendapat-pendapat ni, mana yang betul-betul dia ajar pendapat kita untuk kita jadi orang beragama, ataupun pendapat-pendapat itu sampai kita ni meremeh-remehkan perkara agama dan tak peduli langsung dengan agama. Tuan-tuan kalau ada hati perut, tuan-tuan ada akal yang waras, tuan-tuan boleh berfikir dan boleh lihat siapa depan kita. Sebenarnya. Kalau tuan-tuan buat yang tu je, memang tuan-tuan takkan boleh menilai siapa hak dan batil. Jadi balik pada soalan tu, bolehkah beri pada orang Islam dengan tujuan berdakwah? Dah tujuan dakwah ni tak payahlah ambil daging korban. Buat apa? Beli daging bagilah kat orang kafir yang tak pernah makan daging tu kan. Boleh duit poket. Pakai duit poket sendiri lah. Beli yang sekilo bagi apa gaduh habis sebelah lembu kan. Begitu juga kadang gaduh duit zakat nak bagi-bagi orang kafir. Kalau orang kafir tak payah ambil duit zakat lah, ambil selup poket kau RM10 bagi kat orang kafir tu, bukan gaduh duit zakat. Duit zakat yang memang khas peruntukan untuk orang Islam, bagi orang Islam lah. Macam tu kot kan. Saya mula kat buat muka gitu kan. Kenapa nak hak memang peruntukan dah ada dalam syarak yang ni khas untuk orang Islam, gedi-gedi nak bagi orang kafir? Kan macam tak apa betul lah cara berfikir tu.
Sepatutnya dia tak nak tolong atas tujuan dakwah, kau tak payah fikir duit yang memang khas untuk ibadat, yang ni untuk orang Islam punya, untuk agama Islam punya. Kau ambil duit kau ni bagi je orang kafir tu untuk tolong dia atas nama dakwah, atas nama dakwah. Tak payah ambil khas yang peruntukan yang khas dalam syarak punya tu. Korban, kekah, zakat, apa gedik-gedik pergi ambil hak syariat punya. Untuk bagi pada orang yang tak ada kena-mengena dengan syariat. Soalan seterusnya, yang mana lebih afdal, sama ada isteri bagi modal agar suami boleh buat ibadah ini, atau isteri buat korban untuk dirinya sendiri. Yang ni hukum saya sebut tadi, satu kaedah dia. Kalau isteri yang ada duit, suami tak ada duit, nak buat korban siapa? Tuntutan korban di atas siapa yang ada keluasan harta. Jadi siapa yang luas? Isteri. Isteri lah buat. Isteri buat di atas satu isi rumah, walaupun yang buat tu nama isteri, istilahnya sunat kifayah dalam isi rumah tu terangkat. Ya. Dan suami tak ada kemampuan. Isteri lah buat pasal harta dia. Macam mana pun isteri ni di atas, dia nak supaya korban tu atas nama suami dia. Hebah lah bagi ya. Ataupun macam ni lah. Saya memang ada duit, abang ambil 1,000 ni, abang buat korban. Saya nak buat habuan saya, tapi saya tengok abang tak ada. Tapi saya nak abang boleh juga buat korban. Ni ambil, saya bagi kat abang 1,000 ni, abang buatlah korban, saya pun nak buat korban. Nak bagi tu boleh. Di atas kaedah afdal, bahkan bukan saja buat afdal. Siapa sebenarnya lebih dituntut? Lebih kurang bahasa sepatutnya gitu. Tuntutan korban adalah siapa yang ada keluasan, maka tuntutan korban tu ada atas dia. Jangan kata suami isteri, sekalipun anak. Jadi istilahnya siapa yang memang dia ada keluasan, walaupun tak bekerja, misalnya contoh, dia ada duit, misalnya ada 10,000. Memang bapak dia buat korban, mak dia buat korban. Dia macam mana? Takkan kau tak ada apa korban? Handset boleh tak? Kasar sikit lah sebut kita. Tapi nak ajar cara berfikir. Setahun sekali je pun. Handset boleh tak? Berapa ribu boleh? Dia kata pakai banyak tahun. Okey, selesailah tu macam ni. Ada tak ada semangat-semangat untuk bantu bagi miskin? Yang ni nak mengajar. Kita ni nak tengok atas agama, nak tengok orang susah, tak orang susah. Perhati tak perhati orang lain. Dan sebenarnya kalau buat pun bukan rugi pun, kita boleh makan balik. Yang wajib bagi pun hanya sekadar tu je kalau ibadat tu sunat. Bahkan dengan kita buat tu, sebenarnya banyak faedah lebih ke kita lagi. Pasal kita yang mewahnya makan daging, fakir miskin dapat banyak mana je. Kalau nak bagi semua tu yang terbaik tu satu hal lah. Tapi di atas kaedahnya, atas nama sekurang-kurang kena bagi untuk sah macam mana saya sebut tadi, atau masyhur disebut oleh ulama, mesti satu bahagian tu ada 1 kilo untuk diberi pada fakir miskin. Yang tu je. Jadi kalau katalah kita sembelih kambing misalnya, kambing tu ada 60 kilo, 1 kilo je, 59 kilo kita je. Jadi kita nak simpan dalam peti sejuk, nak buat apa ke sate ke apa, punya masalah. Kan sebenarnya banyak benefit kita lagi. Macam mana pun, tu pun tak boleh buat. Masya Allah. Ni lah masalah yang ada dalam masyarakat kita ni, kadang-kadang kat kita sendirilah. Yang kita sebenarnya tak mendapat syarahan agama daripada ahli dia, yang kita tak faham perjalanan agama tu sebenarnya macam mana. Jadi kalau kita lihat tu dengan apa kisah-kisah korban apa saya sebut sekali lalu tadi, korban ni namanya nak mengajar pada kita korban untuk agama dan mengorbankan hak keinginan kita dengan melebihkan keutamaan kepada keinginan orang yang lebih berhajat daripada kita, supaya nak istilahnya ada perasaan Allah. Ya rahmatullah. Apa istilahnya tu? Tak. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Isar. Itu istilah. Supaya kita ada perasaan isar. Isar ni apa? Mendahulukan orang lain yang lebih memerlukan. Kita ni mana makan daging jenuh dah. Yang ni tak pernah makan daging. Macam mana? Buat ibadat korban. Dan kita pun sebenarnya boleh ambil banyak. Tak. Kalau tu yang dianjurkan 1/3 bagi. Kalau dia pakai miskin seorang, kita dapat 60 kilo daging kambing tu misalnya, 20 kilo tu kau seorang ambil, kau punya. Kalau nak bagi, sebelah kambing, kau punya kambing seekor, ambil lah semua kau punya. Aku nak ambil hati sikit je. Yang tu sepatutnya isar. Jadi beri pada siapa yang lebih memerlukan. Ni ajaran agama. Dia tak mengajar istilah apa, selfish, kedekut, bakhil ni tu. Bahkan disuruh isar. Saya kalau dah sebut isar ni, yang sikit saya nak tambah. Kita ni isar ni
dalam ibadat, dalam bab macam ni nak tolong orang susah, tak mau isar. Tapi kalau saf depan kosong, kita tak saf belakang ni. Kawan ni pun saf belakang. Saf depan kosong. Tuan-tuan nak kebut pergi masuk sana ke isar kat orang lain. Semawa tak? Semawa tak? Oi, dua-dua belah semawa. Orang ni pun semawa kita, kita pun semawa dia. Sila lah. Sila lah. Sila. Sepatutnya bab ibadat, kita bukan sila, berabut. Maksudnya, aku nak duduk depan. Oh, kita pun masa muka, aku nak duduk depan, apa pula? Agama sepatutnya kena isar. Kita kalau makan, kelahi. Tapi bab agama, bertawar-tawar untuk orang lain buat. Engkau lah buat korban dulu, aku dah buat tahun lepas. Sepatutnya macam mana? Aku tahun lepas satu, kalau boleh aku nak buat 2 tahun ni. Aku nak buat 3 tahun ni. Sepatutnya perasaan dia macam tu. Bukan istilahnya, aku dah buat lepas. Ling-ling, you buatlah tahun ni, you bukan pernah buat korban. I dah buat dah setiap tahun. Bukan macam tu. Isar ni kita. Aku, engkau. Aku buat korban aku. Saya aku mampu, duit ada, engkau buat ada, engkau buatlah korban kau. Bukan satu je cukup ke bang? Apa pula? Yang aku, yang kau pun kerja, Aku ada duit, engkau ada duit. Bunyi kau aku lah sikit kan. Nak kata afdal. Bahkan kalau ikut bahasa tu, dia bukan afdal. Pasal kena faham. Tuntutan buat korban ni dituntut kepada siapa yang mempunyai keluasan. Ada baik lagi. Jadi kalau isteri tak ada duit apa-apa, macam mana? Tak ada lah buat korban. Kalau suami pula yang tak ada duit, isteri ni, isi tabur punya ke penuh setiap bulan dapat duit macam ni. Ada habuan dia, pedang pun ada, katalah apa-apa macam sumber-sumber dia. Suami tak ada duit. Jadi yang tuntutan untuk buat korban siapa? Isteri lah. Soalan pula, kalau buat loan buat korban macam mana? Buat loan tak disuruh. Dia macam mana buat loan untuk mengerjakan haji? Tak. Haji untuk orang yang ada keluasan. Macam mana pun nak hutang nak buat tu punya pasal satu hal. Tapi adakah dituntut untuk berhutang untuk buat haji? Adakah dituntut berhutang untuk buat korban? Tidak. Pasal istilahnya tak ada keluasan. Bahkan menyempitkan diri untuk buat korban. Tak disuruh buat korban. Tapi kalau ada macam ni bagus. Tahu mana? Ada orang susah, kita tak ada duit, kita berhutang kat orang untuk kita nak tolong orang susah tu. Yang tu bagus. Tu isar gilanya. Tapi buat korban tak ada. Tuntutan korban tak disuruh kita buat korban, yang kita berhutang untuk buat korban. Tak ada. Kalau tanya Ustaz, berkaitan ni lah. Kalau ibu bapa dia masih hidup kan, dia keluarkan kos untuk korban kepada mereka. Macam ni boleh ke amalan korban tu ibu bapa dia punya dapat kepada ibu bapa? Ataupun wajib dengan korban duit kos korban duit mereka sendiri? Tak, kena faham dari segi tuntutan tu dulu. Nisbah kita nak buat untuk mereka atas nama korban tu, nama dia seronok nama dia buat korban. Memang kita ada perasaan macam tu kan. Selalunya kan, tolong buat korban untuk aku, terima kasih lah. Kalau ikut korban ni, dengar saya sebut kaedah betul-betul macam mana ulama sebut. Apa dia? Korban ni dituntut atas siapa yang mampu. Siapa yang mampu, dia buat korban. Ya, siapa tak mampu, terima je lah daging korban. Itu je lah. Cuma di atas kita mampu buat korban, kita nak bagi orang lain pun boleh buat korban. Dia sebenarnya tak payah. Kita buat korban, apa yang kita korban tu bagi dia dapat daging korban tu. Itu lagi bagus. Pasal yang mampu tu kita. Macam mana pun kita nak buat atas penama atas dia tu, dari segi boleh, harus, memang sedia maklum, kita dah faham lah, memang orang ramai yang dah buat macam tu pun. Tapi, adakah macam tu sebenarnya tuntutan dia? Tidak. Jadi dengar, tuntutan korban tu di atas siapa yang ada keluasan. Atau kita misalnya orang kaya, tengok kita punya orang kampung semua ni, semua tak boleh buat korban, kita buat korban, nombor tu apa? Korban ni ambil bagi. Ni, kita ambil lembu kambing. Ada 100 ekor, bagi satu rumah, sekor kambing. Semua pakai miskin ni. Lagi bagus daripada kita cari kambing sekor-sekor, lepas tu hadiah ke orang, lepas tu biar ada orang sembelih, buat dia orang boleh buat korban. Boleh tak saya buat lengur gitu. Macam mana? Macam dia orang duk buat lah kan, hadiah kat kampung ni bagi masjid untuk buat nama buat korban. Macam ada hidden agenda je. Kan? Ambil gambar pula. Untuk bagi heboh pula. Yang bagi nama, yang bagi korban pun nama dia apa ya? Yang Taufu. Bagi lembu 40 ekor. Nama dia apa? Cakotiao. Bagi lembu untuk masjid. Buat korban kan bunyi dulu macam tu kan. Nama Yang Taufu. Yang Taufu tu sama mereka lah. Tapi bunyi tu maksudnya bukan orang Islam lah yang buat korban. Ada lah yang. Begitu juga kalau saya menyampaikan tu, walaupun tak ada soalan apa tu, misalnya
buat korban ni siapa? TMB buat korban. TMB ni siapa? Dia bukan orang, dia nama atas nama pertubuhan kan? Syarikat atau seumpamanya. Jadi TMB tak ada tuntutan untuk TMB. Pasal TMB. Kalau kata ada share, siapa yang pegang share besar tu, setiap orang tu lah yang keluarkan korban. Bukan atas nama TMB keluar, dia tak keluar pun korban. Kasar saya sebut TMB dia, sorry lah kan. Saya bagi contoh tu. Dia sepatutnya tuntutan tu di atas individu tu, bukan di atas nama pertubuhan tu. Ini kalau kita madrasah buat korban. Dan jangan tuan-tuan tak tahu, nanti satu masa dia akan ada macam ni. Ni korban masjid pada tahun ni. Masjid buat korban. Masjid buat korban tu jangan tersalah faham tentang apa saya nak sebut ni. Apa masjid buat korban? Duit tabung masjid orang duk bagi tu. Masjid kalau pasal tak ada orang buat korban pada tahun ni, masjid mesyuarat untuk beli 10 ekor lembu untuk masjid buat korban. Okey. Masjid ada apa tuntutan untuk buat korban? Orang bagi duit pun bukan untuk buat korban. Orang bagi duit tu umum urfinya kita nampak bagi duit untuk mengimarahkan masjid, bukan untuk buat korban. Dengar elok. Bagi faham fik korban tu. Baik. Saya ingin bertanya soalan. Bagaimana niat khusus orang yang ingin melakukan ibadah korban? Niat khususnya, inilah korban aku kerana Allah Ta'ala. Itulah niat khususnya kan. Inilah korban aku. Itu bila masanya untuk berniat. Kaedah kita niat, mana-mana bab pun, dobit niat ni, qasdu syai'in muqtarinan bifi'lih. Satu sebaik-baik untuk berniat korban ni, orang yang dia korban tu, dia sendiri sembelih, masa dia sembelih, dia niat. Itu atas kata masa untuk berniat. Kalau dia tak kerti sembelih, mengeletar pula lagi, ataupun perempuan macam mana nak sembelih, ataupun dia memang tak boleh nak sembelih, tak ada kepandaian, mabuk darah ke apa, wakilkan orang untuk sembelih. Orang sembelih tapi dia niat. Boleh juga macam tu. Boleh juga dia wakilkan untuk orang yang menguruskan korban tu, saya wakilkan awak untuk niatkan korban ni ke saya. Suruh sama ada wakil tu wakil niat ataupun wakil tu wakil urus. Itu adalah kaedah yang dibenarkan untuk kita berniat. Cuma atas kata niat, memang niat ni waktu sembelih tu memang kena ada. Sama ada orang yang buat korban tu sendiri ataupun tukang sembelih tu dia sendiri, ataupun dia tu menerima wakil terima niat, ataupun dia tu menerima wakil daripada awal lagi untuk mengurus semua sampai kepada tahap meniatkan binatang korban tu untuk siapa. Jadi kalau atas kata bilakah masa niat ialah masa sembelih. Sama ada tuannya, sama ada penyembelihnya, sama ada orang yang diwakilnya. Itu atas kata masa niat tu bila. Itu kalau 7 bahagian je Ustaz. Apa yang orang tanya, kalau Ustaz, orang yang berkorban tu wajib ke dia hadir semasa sembelihan? Wajib hadir tidak. Wajib hadir tidak. Atau sah ke korban itu tanpa kehadirannya? Sah korban. Cuma korban tu tak sah kalau dia tak beri kuasa untuk orang yang menyembelih tu untuk membuat korban tu. Pasal dia ada habuan korban tu, dia share kat situ. Kalau dia tak bagi izin orang tu sembelih, kalau ada 7 orang, 6 orang bagi sembelih, seorang tak bagi izin, macam mana nak sembelih lagi? Jadi kuasa tu mesti diberi. Jadi bab-bab pengurusan apa-apa, yang ni mesti kena bijak dalam bab nak minta kuasa untuk beli, lepas tu cari tukang sembelih dan meniatkan. Kuasa tu kena minta. Satu kalau khasnya tukang sembelih ni, kalau saya tukang sembelih, saya ni tukang sembelih je ke niat sekali? Tanya tak. Ni siapa punya lembu ni? Kalau katalah kita, saya pun antara tukang sembelih juga kan. Biasanya saya kalau orang nak suruh saya sembelih, tanya lembu ni siapa punya? Tuan dia macam ni. Tuan dia semua ada ke? So ada yang tak ada, ada yang ada. Untuk yang ada macam ni, ada macam ni. Yang tak ada macam ni. Untuk siapa yang urus ni? Saya urus. Okey, kamu urus. Dah minta kuasa ke untuk sembelih kuasa ni? Semua dia orang dah serah kat saya. Okey. Bagi dapat black and white kuasa tu, baru kita ada kuasa untuk sembelih lembu. Dan yang paling besar kuasa tu. Kalau tak ada kuasa, macam mana kita boleh sembelih sedangkan izin untuk kita menyembelih tu tak ada? Masalah niat, kalau diserah kita untuk niat. Kalau dia tak serah kat kita, orang yang mengurus tu dia yang meniat, kamu niat, saya tukang sembelih je pasal saya tukang sembelih.
Saya bukan tukang niat. Kalau dia nak serah hak kita pun, antara orang yang meniatkan tu tukang sembelih lah. Kalau nak serah. Jadi dia ada kepelbagaian dari segi kebolehan untuk penyerahan niat tu. Cuma atas sebut bila masa niat masa sembelih. Bahasa mudah ni. Niat masa bila? Masa sembelih. Itu adakah dengan kita minta keizinan untuk sembelih atas nama dia cukup? Jadi maksudnya tak perlulah kita nak wakil lah, tak perlu nak apa kan. Jadi, minta keizinan untuk sembelih atas nama dia. Kalau ikut ayat tu betul tu. Pasal kaedah seseorang untuk membuat korban bagi orang lain, mesti keizinan tu adalah perlu. Bahkan fardu. Maksudnya kita tak sah untuk membuat ibadat yang tuntutan ibadat tu asal bukan kat kita tapi kat orang lain. Kita nak gedik-gedik, saya punya bahasanya tu lah. Kita nak gedik-gedik buatkan ibadat yang tuntutan pada orang lain, tapi kita niatkan untuk dia tanpa meminta kuasa daripada dia untuk kita buat kan. Dari segi kaedah salah. Dia serupa macam kalau kita bicara bab peterah. Peterah, setiap orang kena bayar peterah. Kalau kita nak bayarkan satu penduduk kampung, kita tu orang kaya, kita bayarkan peterah untuk orang kampung kita tanpa minta keizinan mereka untuk bayar peterah. Tak sah peterah tu. Pasal syarat untuk bayarkan peterah ni mesti siapa yang sepatutnya kena bayar peterah, dia meluluskan dan mengizinkan. Izin tu perlu daripada mereka untuk kita bayarkan bagi pihak dia. Serupa bab korban. Bahkan dari segi kaedah ibadat ni tuan dengar saya sebut. Saya dengar saya sebut. Katalah misalnya saya sebut bab peterah tu untuk mudah faham. Peterah asalnya kita bayar peterah. Tiba-tiba ada orang tolong bayar peterah untuk kita. Dia tak minta izin untuk kita. Kita sepatutnya macam mana? Nak seronok ke nak mengamuk? Tuan-tuan jawab. Kalau tuan-tuan tak ada jiwa buat agama, tuan-tuan kata macam ni. Mujurlah tolong bayar untuk aku. Sah memang tak sah pasal tak minta izin. Pergi dengar. Orang yang faham agama macam ni. Macam mana pula engkau pula tolong bayar peterah untuk aku? Peterah tu aku, tuntutan buat untuk aku. Ni ibadat aku. Takkan kau nak rampas ibadat aku ni kau nak buat? Mana boleh? Kau nak buat tu mesti minta izin aku pasal ibadat tu aku punya. Tuan-tuan faham saya tu? Marah pasal ibadat tu kita punya. Jadi asalnya korban kita nak buat. Kita nak buat, dia tengok dia buat untuk korban untuk kita. Asalnya tuntutan kat kita. Betul dia buat untuk kita, tapi dia tak minta izin pada kita. Jadi sedangkan kita nak buat korban hak kita punya. Dia tak minta izin, dia buat kata dia dah buat korban untuk engkau. Kita muka tak malu ni, terima kasihlah buat korban untuk kita. Sepatutnya macam mana? Kenapa pula kau buat korban untuk aku? Korban tu aku yang kena korban. Dan ini ibadat aku, tuntutan untuk aku berkorban. Bukan kau untuk tolong buat korban untuk aku. Dan sepatutnya aku yang kena buat korban, bukan aku minta engkau buat korban untuk aku. Ini faham prinsip korban. Pasal dia tuntutan ibadat tu sepatutnya kita yang memang hemah tinggi untuk buat ibadat tersebut. Bukan kita seronok dengan orang lain tolong buat untuk kita. Khasnya atas kita bicara bab masalah izin tadi, memang kaedah untuk kita membuat korban akikah atau bayar fitrah tadi contoh tadi, satu ibadat yang memang tuntutannya pada individu yang tertentu pada masing-masing. Untuk kita nak buatkan bagi pihak lain tak boleh dan tak sah untuk kita buatkan bagi pihak lain melainkan dengan ada izin. Keizinan tu adalah kuasa besar. Kuasa besar. Jadi perlukah melakukan lafaz akad dalam situasi di bawah ni? Pertama, orang yang masuk bahagian korban dengan pengurus korban. Soalan tanya tentang perlukah lafaz akad? Dia perlu ada lafaz izin tu. Lafaz akad. Izin. Bahasa mudahnya, lafaz izin tu. Saya dengan ini menyerahkan wang RM800 untuk pihak masjid menguruskan ibadat korban atas nama saya. Macam mana terisi dalam borang tu. Contohlah kan. Kalau tuan-tuan nak buat satu format kertas ke apa ke untuk ditandatangan. Dan lafaz tu lebih baik. Pasal dia dengan jelas. Apa yang kita nak buat tu ditutupkan dia dengar. Dan dia kata saya terima tugasan ini. Jadi siapa yang mengurus tu dia lah. Tanggungjawab besar. Pasal dia yang menerima amanah tu. Jadi atas kata perlukah melakukan akad itulah bahasa akad tu kalau nak sebut bahasa akad tu satu hal lah, tapi kalau ikut istilah dia
Perlukah melafazkan izin? Ya. Maksudnya, lafaz izin tu perlu. Izin dari segi untuk dia buatkan bagi pihak kita. Cuma dia izin untuk buat kita, sebagai contoh ni, dia buat duit dia, lembu dia, dia punya, dia nak niat untuk kita. Yang ni, duit kita, cuma kita serahkan dia, dia nak buat, tolong buat untuk kita bagi ada lebih bayaran tu, keep the change, macam tu kot bahasa dia. Tapi buat niat untuk kita, boleh? Boleh. Jadi yang besar yang boleh kan apa? Izin tu, sama ada duit kita ataupun daripada habuan dia. Jadi yang besar menyebabkan boleh untuk orang lain tu mesti ada izin. Jadi izin macam mana nak tahu izin dengan izin? Izin tak izin macam mana nak tahu? Lafaz lah. Yang tu guna bahasa melafazkan akad tu. Dengan ini saya mengizinkan ataupun saya memohon supaya dilaksanakan korban ni bagi diri saya. Seperti mana tertera dalam borang tersebut. Ataupun ini untuk akikah siapa. Kita pula sebagai bapa untuk buat akikah tu. Dengan ini saya nak buat akikah untuk anak saya. Saya serahkan pihak masjid untuk membeli, menyembelih, ni akikah untuk saya, masak dan yang ni sekali dengan upahnya. Misalnya. Dan mengagihkan pada fakir miskin. Izin tu perlu. Izin tu. Izin tu lah. Yang menyebabkan boleh orang lain uruskan untuk kita. Jadi nak tahu izin macam mana? Lafaz. Talafuz. Yang kedua, pengurus korban dengan tukang sembelih. Sama juga. Sama lah. Jadi kalau contoh lafaz macam mana? Kalau contoh pengurusan, kita bagi urus. Sembelih, orang ni tukang sembelih je. Kita panggil dia, mai saya nak minta awak saya nak upah. Sebaik-baiknya bagi atas nama upah. Saya nak upah awak sembelihkan lembu ni. Niat, saya niat lah. Pasal saya yang terima amanah untuk menguruskan dan meniatkan ni. Awak sembelih. Bagi dia RM100, boleh. Siap, jalan. Jadi, pasal saya sebut tadi, antara kaedah tu, kita niat, orang sembelih tu tukang sembelih je. Jadi, kalau kita nak suruh tukang sembelih tu juga niat, bagi nama tu, dan serahkan pada pihak tuan untuk sembelih dan meniatkan waktu menyembelih. Yang tu pun salah satu cara. Jadi, kalau nak serahkan pada dia, mesti lepas. Dan maklumkan kat dia, izin semua telah diberi, saya ialah pengurusnya, kuasa telah diberi untuk saya dan saya telah dibenarkan untuk menyerahkan pada siapa-siapa untuk jadi tukang sembelih dan meniat. Jadi saya nak serah ke awak. Jadi kuasa izin tu paling besar sekali. Ini yang kata nak kena mengaji tu, izin tu. Izin tu. Kita tengok orang cakap dalam parlimen pun minta maaf dengan izin. Ada sebut izin kan. Izin ni benda besar. Kalau dalam syariat pun, kalau janda wali nak kahwin kan, perempuan perwalian dia yang hukum janda, yang sayyib bukan bikir, dia perlu minta izin. Dan izin mesti berlafaz soreh daripada pihak perempuan. Tanya, nak tak kau ni, perempuan ni misalnya, dia taraf sayyib, dia janda, nak tak aku kahwin kau dengan ni? Saksi izin ni dia mesti dengar perempuan tersebut, nak. Kalau bikir, dia tak perlu lafaz tu. Nak dara, kalau sayyib, dia perlu ada lafaz izin. Nak, ya, setuju. Kalau anak dara cukup dengan diam. Suku tuha iznuha. Diam dia adalah izin dia. Tapi kalau sayyib, mesti talafuz. Tu tempat nak menunjukkan ada bab-bab memang izin tu perlu berlafaz. Antaranya dalam masalah nak mengizinkan orang lain buatkan ibadat untuk kita. Saya itu. Adakah di zaman Rasulullah ataupun di zaman sahabat telah ada melakukan korban sebagai lembu atau seumpamanya, atau dia adalah ijtihad ulama? Masyhur atau syarah ulama kita, apa yang kita buat ni semestinya ada tunjuk ajar daripada Nabi SAW mengajar pada para sahabat, semestinya. Dia bukan ijtihad ulama. Kalau ijtihad ulama pun nak sebut gini, Allah macam ni lah saya sebut itu. Pasal memang seingat saya kalau mengaji dalam bab-bab hadis kita bab korban ni, memang ada di antara sahabat ni yang melakukan korban dengan menggunakan sebahagian daripada lembu atau unta tu. Memang ada riwayat hadis dia sebut. Jadi maksudnya memang daripada ajaran Nabi kepada para sahabat. Ya. Mohon penjelasan tentang daging yang dimasak yang masih ada darah. Biasanya jumpa kat ayam goreng. Juga macam mana nak membasuh daging segar sembelihan supaya suci dan boleh dimasak.
Jadi yang ni bab masalah nak masak daging, masalah taharah. Yang tu masalah macam mana nak menyuci. Penjelasan pertama minta mengenai daging yang dimasak tapi masih ada darah. Misalnya kat ayam goreng. Selalunya bahagian drumstick kan. Drumstick apa panggil drumstick tak? Selalunya kat drumstick lah. Gigit-gigit bahagian dalam tu kan. Dia akan ada nampak darah. Tambah buat ayam percik, ayam yang jenis panggang-panggang ni. Kalau goreng selalunya darah tu dia akan kering, tak nampak rupa darah dah. Tapi kalau jenis goreng kukus pakai guna steam ni, akan nampak kesan darah dalam dia tu. Dobit sebut ulama kita dalam masalah daging yang dimasak ni, bila kita dah cuci bersihkan apa kotoran zohir yang ada kat dia, tak ditaklif pada kita untuk menghilangkan darah yang ada dalam daging, sama ada dalam urat-urat daging tu ataupun darah yang ada di bahagian dalam antara tulang dengan daging ataupun di sumsum tulang tu. Yang tu tak ditaklif pada kita untuk kita membuangnya. Jadi andai kata kita makan daging macam ayam goreng, drumstick apa tu, gigit-gigit tengok ada kesan darah, memang yang tu termasuk dalam darah yang makfu, darah yang dimaafkan dalam bab makan, tak ada masalah dan tak memutanajiskan ataupun taklah menyebabkan ayam tu jadi haram, najis, tak boleh dimakan, tidak. Pasal memang sukar, memang susah nak buang darah yang dalam tu. Begitu juga darah yang ada dalam hirisan-hirisan daging atau seumpamanya yang duduk dalam tu, yang tu memang tak boleh untuk dihilangkan sama sekali. Kalau kata difardukan untuk hilangkan darah tu, daging nanti tak rupa daging lah. Rupa macam sepan. Rupanya sepan. Macam apa? Putih. Macam apa? Tak ada daging, tak ada darah dalam tu. Cuma kaedah kita, apa yang zahir nampak darah tu, yang tu wajib basuh. Jadi ada soalan juga, macam mana nak basuh daging segar sembelihan supaya suci dan boleh dimasak? Kaedah dia, apa yang ada darah yang zahir, yang tu wajib dibasuh. Baik ayam ke daging, contoh daging, ayam, apa yang ada tu cuci, bersih. Dan bila dah bersihkan, kaedah bersih pula, kaedah kita belajar bab taharah, dia jangan kita membersihkan dengan cara menakung air dan ayam tu dibasuh dengan dicelup pada air yang sedikit. Yang tu tak boleh. Kaedah dia, kalau ni paip, ambil ayam tu, kalau mula-mula kita rendam, misalnya duduk dalam rendaman, cuci darah tu, tapi untuk mensucikan dia, dia perlu air tu datang ke atas daging. Itu. Kemudian dah bersih, kaedah terbaik dia ajar, ialah letakkan dalam satu bekas penapis, istilahnya penapis kan, yang boleh menyebabkan daging tersebut ditoskan. Nanti kalau ada air yang keluar hasil daripada basuhan tu, dia akan meleleh keluar dan tak bertakung di bawah. Itu adalah kaedah yang terbaik. Walau bagaimanapun, kalau tak ada bekas penapis yang seumpamanya itu, bila kita dah cuci, kita masuk dalam periuk umpamanya, memang bila basuh nanti letak dalam periuk, dia akan ada air darah lagi yang duduk dalam daging yang memang dia tak akan habis keluar waktu kita basuh tu. Lagi kita basuh, lagi akan ada darah lain pula yang masih keluar. Yang tu dimaafkan. Satu dalam kapasiti yang besar, sebaiknya ada penapis tu. Yang tu yang cara yang terbaik. Itu adalah kaedah menyuci. Jadi bila dah disucikan demikian, tengok ada air daging yang masih turun lagi. Ataupun daging itu kita potong, makan, masak atau seumpamanya, dalam bahagian tu masih ada darah lagi. Yang tu termasuk dalam yang dimaafkan. Cuma ada bab macam ni yang tak maaf, jaga. Contohnya jantung. Yang ni kena faham. Yang ni kena ngaji elok. Jantung kan dia ada partition, injap-injap apa seumpamanya. Jadi antara keberangkaliannya darah beku duduk dalam jantung. Jadi nak menyucikan jantung, dia tak boleh menyucikan zahir. Pasal kita tahu dalam dia ada rongga yang ada darah beku dalam dia, wajib belah jantung tu, cucikan dia. Ada pun yang dalam lapisan jantung tu sendiri, yang tu memang tak boleh nak hilangkan darah dia lah. Tapi darah beku yang ada dalam tu wajib hilangkan. Begitu juga macam hati misalnya, darah yang ada, yang ketul-ketul dekat hati tu, yang tu kena buang. Begitu juga empedu dia, yang tu kena buang. Pasal yang tu memang kita tahu, dia darah ketul. Dia bukan yang dalam daging ataupun dalam hati. Begitu juga
lempung atau paru-paru. Kalau dia ada salur-salur paru-paru yang nampak warna pink tu kan. Jadi nak buang darah tu perah jadi macam kapas warna putih. Kapas lah, span warna putih. Memang tak ada orang buat macam tu lah. Jadi yang tu kena basuh zuhir saja. Jadi darah yang ada dalam kapilari darah yang seni-seni tu, yang tu termasuk dalam makfu. Jadi kalau basuh potong-potong, bilas, ada darah yang keluar, yang tu termasuk dalam darah yang makfu, yang dimaafkan. Itu sekali lalu cara nak menyuci. Yang salah ni macam mana? Bor dalam takung, air ataupun singki, tutup lubang singki tu, tu bagi bertakung, tu cuci tu, buang darah, air paip tak buka pun, cuci, dah bersih, ambil letak dalam bekas, letak dalam bekas. Yang tu tak betul. Pasal yang tu kaedah menyuci yang tak betul. Yang tu kena tobat ngaji lain dalam bab taharah tu. Rasa saya jawab dah kaedah nak menyuci tu, insya-Allah. Dia minta penjelasan tentang fakir dan miskin. Definisi fakir dan miskin. Fakir miskin. Ni buku apa ni? Sebelah 27. Panjang juga tu. Fakir miskin tu pasal kena beri penumpuan khas. InsyaAllah kita ada sesi satu lagi nanti. Hari Sabtu malam. Hari Ahad malam Isnin. Cadangnya ada majlis. Ada satu lagi kita akan bersama langsung dalam bab ni. Saya akan bagi huraian fakir miskin tu lah. Memang bab fakir miskin ni sekali dengar kita rasa macam senang je nak faham tak? Memang ada benda yang kena bagi great detail sikit macam tu lah. InsyaAllah saya akan layan masalah fakir miskin tu dalam masa akan datang. Pasal tambah macam saya sebut ni, pengagihan daging tu kena ada setidaknya 1 kilo yang fakir miskin. Siapa fakir miskin tu? Naklah dikenal pasti. Kita kadang tengok kereta lah, tengok rumah lah apa. Yang tu panjang lah. Itu saya sebut panjang. Saya dah mula cerita lagi, saya tak boleh break pula. Mengkelan pula kan. Panjang. Saya ambil masa tu, takut nanti tak boleh nak selesai, ambil masa panjang sangat. Kok ada persoalan apa dalam persiaran langsung ni nanti. Jadi panjang. Kita ambil masa yang panjang lain nanti. InsyaAllah. Panjang umur. Kita jumpa hari Ahad malam Isnin. Akan ada sekali lagi saya langsung berkenaan ni. Khas antaranya isu fakir miskin itu. Masih istilahnya bab korban akikah ni. Cuma nak menyelesaikan siapakah fakir miskin yang menurut syarak dia ni menepati SOP untuk jadi fakir miskin. Dan melayakkan untuk dia dapat habuan fakir miskin yang menyebabkan sah ibadat korban orang lain. Begitu juga dalam bab zakat fakir miskin. Sama ke dari segi kaedah? Ya, sama. Dalam fakir miskin, dalam bab zakat, bab fidyah, bab korban akikah ni, dia definisinya sama. InsyaAllah kita sembang sana nanti. Saya ingin bertanya, bolehkah dibuat korban kambing yang bersaiz besar tetapi tak cukup umur berbandingkan yang umurnya cukup tapi kecil? Kaedah kambing dia mesti cukup umur. Dia ada istilah kambing kacang, kambing biri, kibash. Kaedah kita bukan saiz, tapi yang SOP-nya umur. Jadi kalau ada kambing yang kacukan, nama apa, bor, janapari, memang saiz dia besar, tinggi lampai kadang, badan pun besar, tapi umurnya muda, tak cukup. Walaupun badan besar tapi umur tak cukup, tak sah untuk buat korban. Pasal SOP-nya adalah umur, bukan saiz. Kalau saya buat misal gini, kalau sembahyang Jumaat, dia syarat 15 tahun ke atas, tapi budak ni badan besar, umur baru 9 tahun, boleh pergi main Jumaat tak? Tuan jawab tu pandai lah. Jadi kenapa? SOP-nya ialah umur, bukan saiz. Pandai pun. Okey, saya buat kelakar sikit tu lah, tak gilap tapi. Itu saya jawab tu, dan bolehkah jika ada kambing yang dia ni spesies besar, nak besar lembu, hampir besar lembu, bolehkah kambing ni dibagi pada 7 bahagian seperti mana pembahagian lembu? Dan sebaliknya pula, macam mana kalau lembu ni dia memang cukup umur tapi bersaiz kecil, hampir macam saiz kambing aja, tapi cukup umur, adakah boleh dibagikan pada 7 bahagian? 7 bahagian juga ke, sedangkan lembu tu kecil? Dobit dia tengok spesies. Masyhur saya nak ingat kaedah saya macam tu.
Spesies ni katalah lembu ni dengan pendek saiz dia besar. Lebih besar sikit pada kambingnya. Tapi atas nama lembu, dia 7 bahagian. Kambing ni pula besar. Besar gajah. Bukan gajah lah. Besar gajah ni istilahnya, maksudnya saiznya besar lah. Daging pun macam lebih daripada daging lembu lagi. Tapi atas nama kambing, dia adalah kambing. 1 bahagian saja. Itu kaedah dia. Satu jenis ataupun spesies tu adalah dikenal pastinya. Allahumma salli wa sallam. Memang kaedah kita yang disebut oleh ulama macam tu. Pasal dia nak menentukan 7-1 tu, dia bukan di atas saiz, tapi di atas spesies dan umur. Jadi kambing ni memang satu bahagian. Kambing memang satu, walaupun besar. Lembu tetap 7, walaupun kecil. Nah, umur tu mestilah kan. Tapi kalau kita sebut saiz, anak saiz tu. Itu logot. InsyaAllah kita sambung nanti bahagian 11. Jadi 10 ajalah soalan yang kita dapat jawab. Mudah-mudahan apa kita bincang dapat manfaat bersama, dapat menambahkan kefahaman kita dan untuk misalnya jadi takwa, betul-betul ikut SOP syarak. Khasnya atas ikut kawan Imam kita Syafi'i rahmatullah alaih. Dan ikut Imam Syafi'i ni taksub ke? Bukan taksub pasal kita tak pandai nak buat hukum sendiri. Kita ikut Imam Syafi'i ni maksudnya istilah ikut Nabi. Pasal Rasulullah, Imam Syafi'i, ulama-ulama ni ila warasatul anbiya. Ikut pewaris Nabi maksudnya ikut Nabi. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.